Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk berkenaan dengan methods in gene cloning. Learning outcomes untuk hari ini adalah untuk overview the steps in gene cloning. So ada 5 step untuk gene cloning, iaitu isolation of gene, cleave or cut, insertion, transformation and amplification, as well as screening. So apa maksud gene cloning? Gene cloning adalah proses untuk memastikan clone of DNA ataupun gene yang kita nak tu lah melalui proses genetic engineering. Dia bukan macam human cloning ataupun animal cloning lah. So maksudnya awak ada gene of interest, so you nak perbanyakkan. So apa efek dia nanti bila kita dah buat gene cloning, kita akan dapat satu organism yang sama, tapi maksudnya dia ada new genotype. Maksudnya dalam badan dia tu ada sebenarnya gene yang kita nak, walaupun gene itu datang daripada organism lain. Contohnya macam human insulin kan. Insulin yang disuntik pada pesakit yang diabetes, asalnya kita ambil daripada lembu. Tapi sebab ada orang yang dia allergic pada insulin pada lembu, so therefore kita ambil insulin gene daripada human dan kemudian kita masukkan dalam bakteria. So bila bakteria tu diternak banyak-banyak, so end up kita akan dapat banyak copies of the gene insulin dan kemudian kita ekstrakkan lah lepas insulin dihasilkan. So itu yang kita guna untuk suntikkan dalam badan sakit diabetes. So ini adalah summary saja. Jadi ini overview dia. So kita masuk isolation dulu. So isolation ada dua yang kena berlaku, iaitu pada plasmid dan juga pada foreign DNA. Okay, plasmid ni kita ambil pada E. coli biasanya, dan plasmid ni ada cloning vector. So kena ingat balik properties of cloning vector tu. Dan plasmid ni mesti kena ada dua karakteristik ni, iaitu marker gene. So marker gene satunya adalah AMPR gene, satu lagi LAZ gene, dan satu lagi untuk foreign DNA ni, foreign DNA ni adalah gene of interest yang kita nak lah. Okay, so kita akan buat mind map. Keluarkan selai kertas dalam bentuk menegak. Step 1, which is isolation. So isolation ni divided into two parts, iaitu pada plasmid, iaitu cloning vector kita, dan satu lagi pada kita punya gene of interest. Contohnya tadi insulin lah. Plasmid ni akan diekstrakkan daripada bakteria lah. Dia tu ada region dalam dia yang bentuk nukleoid, dan dalam ni ada dia punya kromosom, dan satu lagi adalah circular DNA, iaitu plasmid. So yang ini yang kita akan ekstrakkan keluar. Kita akan keluarkan dia punya plasmid ni. So pada plasmid ni, dia mesti kena ada selection marker gene. Okay, kat sini mesti kena ada satu AMPR gene. Dan satu lagi, ini mesti jadi dia punya recession site, iaitu multiple cloning site lah. Dan pada kat sini ada satu gene yang kita namakan dia sebagai LAZ gene. So mesti kena ada dua benda ni. Tadi AMPR gene, ni mesti kena kecil. Okay, cikgu tak boleh nak kecil kat sini. Lepas tu satu lagi kat sini mesti kena ada LAZ gene. Okay, so bila kita ada benda ni, gene macam biasa mesti kena italic lah. So yang ni mesti kena italic, yang ini pun kena italic. So ada dua gene ini yang kita guna untuk marker gene dia. Sebab nanti kita kena select. Manakala untuk gene of interest pula, gene of interest kalau kita ingat balik mesti datang daripada kromosom lah. So kromosom kan double helix. Okay, lepas tu kita akan buat step yang kedua, iaitu cleave or cut. So apa yang kita akan buat dengan cleave or cut? Kita akan guna recession enzyme. Biasanya dia mesti guna recession enzyme yang sama. Dia akan potong pada tempat bacaan yang palindromic sequence yang sama. Okay, so bila kita guna recession enzyme, kita akan buka lah gene of interest tadi yang panjang ni menjadi satu keratan yang pendek sahaja. So kita akan potong dia. Contohnya yang ini as staggered end. So awak akan dapat bentuk sticky end lah. So bila awak dapat gene of interest sticky end macam ni, so plasmid pun kita kena potong pada bentuk yang sama lah. Tak gunakan lain Okay, contoh plasmid ni kerana biru. Kan bentuk macam ni. So awak akan potong dia pada bahagian LAZ gene ni kat sini. So bentuk dia pun mesti kena ni lah, sticky end tadi. Itu yang sebabnya kita kena potong menggunakan recession enzyme yang sama. So bila macam tu kat sini kita ada AMPR gene. Okay, dan kat sini LAZ gene dia kalau ikutkan awak dah terpotong. Nampak tak? Sebab kita kena potong pada recession site. Recession site tu termasuk sekali LAZ gene. Tapi AMPR gene masih lagi intact. Itu cleave or cut. Okay, next adalah step number 3, iaitu insertion. So bila guna insertion, kita akan combinekan dua ni. So tadi plasmid kita dah cut open dan kita ada bentuk sticky end tadi. Satu lagi gene of interest, kita selitkan kat dalam ni. So bila gene of interest kita selit kat dalam ni, kalau ikutkan dia tak tersambung. So therefore caranya kita kena sambungkan menggunakan DNA ligase. That's why kat sini catalyze bond by using DNA ligase. Tujuan guna DNA ligase untuk gluekan di antara gene of interest kat sini dengan menggunakan phosphodiester bond supaya dia bersambung directly melekat dengan plasmid ni. Okay, dan kalau awak ingat balik, still kat sini ada intact, iaitu AMPR gene. AMPR gene tak rosak, tapi kat sini kita ada LAZ gene.
let Z gene dah terbuka sebab dah terselit gene of interest celah dia. So sebenarnya kita kata let Z gene ni non-functional lah, dah rosak. So ini satu kemungkinan, satu probability. Satu lagi probability adalah bila mana kita ada satu lagi plasmid, dah terbuka tadi kan, tapi gene of interest tak nak masuk. So bila gene of interest tak nak masuk dalam dia, so end up potongan yang sticky end tadi akan bersambung balik sebab gene of interest tak masuk. So bila gene of interest tak masuk dalam ni, jadi kita akan kata bahawa dia punya AMPR gene memang remain intact dan let Z gene dia bersantun balik. So ada dua kemungkinan kat sini. Satu, plasmid with gene of interest, dan yang kedua, plasmid without gene of interest. Bila plasmid ada gene of interest ni, kita akan panggil dia sebagai recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Dan satu lagi kat sini, ini adalah plasmid without gene of interest. So ini adalah original plasmid lah. So ada dua kemungkinan kat sini. Sebab you cannot expect bila awak buat eksperimen dia akan menjadi 100%. Okay, next. Step number 4, which is transformation and amplification. So step number 4, transformation and amplification ni, kita akan masukkan kedua-dua ni dalam bakteria. Ini dia punya DNA. DNA dia nukleoid. So kita masukkan plasmid ni dalam bakteria kat sini. Jadi banyak-banyak. Bakteria, ada DNA dia, nukleoid, ada plasmid, ada bakteria lagi, ada nukleoid, satu lagi tak ada plasmid. So satu ni tadi kita boleh masukkan plasmid, AMPR gene intact. So sini ada gene of interest. So therefore kat sini dia punya let Z rosak lah sebab ada terselit gene of interest. Manakala yang plasmid kedua kat sini ada AMPR gene dari masuk dan disebabkan dia dah glue nampak ni, so gene of interest tak sempat masuk, so therefore kita akan sambungkan dia punya let Z gene. Manakala satu lagi tak berjaya masuk sebab kalau awak tengok balik nota transformation and amplification, so proses ini melibatkan using of cold calcium chloride, so followed by heating, supaya tujuannya untuk membenarkan bacterial membrane tu lebih permeable lah, supaya dia boleh senang masuk plasmid tu. Bila undergo dua benda ni, akan ada 3 possibility yang berlaku, iaitu bakteria yang ada gene of interest, iaitu recombinant DNA tadi, bakteria yang tak ada recombinant DNA, dan bakteria yang langsung tak ada plasmid. So, kita akan dapat 3 probability tu lah. Jadi kita guna tadi, using cold calcium chloride followed by heating. So, ni akan untuk increasekan probability of this bacteria supaya plasmid boleh masuk dalam dia lah. Sebab kita nak insertkan balik plasmid tu. Jadi kat sini kita ada 3 possibility, iaitu bakteria with recombinant plasmid. Lepas tu kat sini kita dapat bakteria with non-recombinant plasmid. Dan satu lagi kat sini adalah bakteria without plasmid. So ni kamu ubah jadi bakteria with non-recombinant plasmid. Ni plasmid without gene of interest ni pun sebenarnya adalah non-recombinant plasmid. So ada 3 possibility, jadi kita akan masuk amplification. Kita akan letakkan plate dalam agar plate. Grow the colonies on agar plate. Sebenarnya agar plate ni adalah petri dish. Kita letakkan agar-agar dalam ni. Tapi agar-agar dalam ni adalah agar yang untuk pembiakan bakteria ni lah. Maksudnya dia ada makanan, ada food semua. Tapi selain daripada kita letakkan food dekat dalam ni, sebenarnya kita ada tambahkan juga ampicillin. Kenapa kita tambahkan ampicillin dalam ni? Sebab kita nak buat screening. Bila ampicillin kita letak dalam ni, maksudnya bakteria ni akan hidup dalam satu kawasan yang ada antibiotik. Kalau dia ada plasmid, jadi dia boleh survive. Tapi kalau dia tak ada plasmid, dia tak boleh survive. Itu sebabnya kita akan masuk step number 5, iaitu screening. Jadi bila kita buat proses pembiakan di atas agar plate yang ada ampicillin ni, jadi kita akan lihat bahawa dua ni, bakteria with recombinant plasmid dengan bakteria with non-recombinant plasmid, sebab dia orang ada AMPR gene, jadi dia orang berjaya survive. Okay, jadi awak akan lihat dalam agar plate ni akan tumbuh koloni. Manakala bakteria without plasmid akan ada koloni lah. Kenapa? Sebab dia tak ada ni. Kalau tak ada plasmid, AMPR gene tak ada. Therefore, dia tak boleh survive kalau masuk dalam ampicillin. Sebab ampicillin ni kan tujuannya untuk bunuh bakteria. Jadi tak ada resistant gene, so that's why dia tak boleh survive. Okay, bila awak tengok yang ada koloni ni ada dua lah. Sama ada bakteria with recombinant plasmid ataupun bakteria with non-recombinant plasmid. So macam mana attack? That's why, selain daripada tambah ampicillin kat sini, kita ada tambahkan juga sugar agar. Kenapa tambahkan sugar agar juga? Ni untuk screening lah. So bila kita tambahkan sugar agar kat dalam ni, jadi kita akan dapat warnakan dua koloni. So
ada 2 koloni warna yang awak akan dapat. Kalau kamu tengok nota, kalau dia tak ada koloni, maksudnya tak ada plasmid lah. So kalau ada koloni, maksudnya ada plasmid, tapi plasmid tu macam mana? Recombinant ke non-recombinant? Kalau dia ada blue koloni, maksudnya dia adalah non-recombinant plasmid. Sebab dia berjaya hydrolysekan sugar ascal. So kalau kita tengok kat sini, kenapa boleh sugar ascal hydrolyze? Sebab dia ada lactate gene yang intact. Sebab kalau awak ingat balik, lactate gene function untuk breakdown lactose jadi alpha glucose and galactose. Inilah ascal ni. Kenapa boleh lactate gene dia intact? Sebab gene of interest tak berjaya masuk. So gene of interest not inserted lah. Jadi bila gene of interest not inserted kat sini, kita tahulah kat sini sebenarnya dia ada bakteria with non-recombinant plasmid. Manakala bakteria yang warnanya putih tadi, so kenapa warnanya putih? So sugar ascal tak berjaya dihydrolysekan. Kenapa not hydrolyze? Sebab dia punya lactate gene disrupted. Kenapa lactate gene disrupted? Sebab gene of interest berjaya masuk. Maksudnya ini adalah bakteria with recombinant plasmid. Ini dia punya penerangan dia. So tiga-tiga jenis bakteria ni kita ternakkan, tapi bila kita platingkan dia atas agar plate yang ada ampicillin dengan sugar ascal, awak hanya akan dapat 2 koloni je, sama ada biru ataupun putih. Kalau putih maksudnya bila lactate gene tu tak ada, jadi kita dah selit gene of interest kat dalam ni. That's why lactate gene dia disrupted. Yang bakteria tak ada plasmid memang tak boleh serbah langsung lah. That's why tak akan muncul lah kat sini, tak boleh hidup. Inilah cara untuk buat gene cloning.